Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saya ucapkan. Alhamdulillah, rasa syukur dipanjatkan kehadrat ilahi kerana pada malam ini kita telah dipertemukan dalam webinar online iaitu webinar mencontohi akhlak dan pengurusan emosi Rasulullah SAW dalam menangani cabaran kehidupan seharian. Sebelum kita bersulam bicara, sebelum ilmu menusuk di dada, kata orang tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, saya perkenalkan panel yang saya jemput pada hari ini. Panel yang pertama, Saudara Muhammad Nabil Aiman bin Syafi'i. Apa khabar saudara? Baik-baik sahaja ya. Seterusnya, saya perkenalkan panel kedua saya, Saudari Nur Aina Syakira. Apa khabar saudari? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Selamat datang juga saya ucapkan kepada penonton yang hadir pada hari ini. Sebelum saya memulakan perbincangan ini, izinkan saya memperkenalkan secara ringkas siapa itu Rasulullah SAW. Seperti kita ketahui, Rasulullah SAW merupakan utusan daripada Allah SWT kepada kita umat manusia. Rasulullah SAW mempunyai kepribadian yang mulia. Contohnya, beliau merupakan seorang yang sangat sabar dan penyayang. Okay. Tanpa melengahkan masa lagi, kita teruskan dengan persoalan kita pada hari ini. Bagaimanakah seseorang individu boleh mencontohi akhlak dan peribadi Rasulullah SAW? Yang ini saya menjemput panel satu saya, saudara Nabil Aiman untuk meneruskan perbincangan kita pada hari ini. Alright, Alhamdulillah, terima kasih kepada moderator. Kesabaran merupakan sifat Nabi Muhammad SAW yang utama dan wajib dicontohi oleh umat Islam dalam kehidupan seharian pada masa kini. Kesabaran baginda dapat dibuktikan dari perjuangannya dalam menyebarkan agama Islam. Sekalipun baginda menemui banyak masalah dan mendapatkan serangan atau cemuhan yang luar biasa, beliau tidak pernah sekalipun membalas hal tersebut. Sebaliknya, baginda menadah tangan mendoakan yang terbaik untuk orang-orang yang telah melakukan kejahatan padanya. Tuan pula, Cik Moderator, izinkan saya ingin menceritakan kisah Nabi berkaitan dengan sabar. Boleh, silakan. Okey. Apabila sebut sahaja mengenai kisah dakwah Taif, pasti akan bermain di fikiran anda mengenai peristiwa baginda sallallahu alaihi wasallam diusir dan dan dilempar batu kerana penduduknya menolak ajaran dakwah baginda. Ia berlaku apabila baginda sallallahu alaihi wasallam telah ditolak sekeras-kerasnya oleh kaum Taif. Mereka bahkan menghina baginda, menyuruh orang-orang bodoh dan budak-budak mereka untuk meneriaki serta melempari Nabi Muhammad SAW dengan batu sehingga berdarah-darah tubuh badannya. Di dalam hadis riwayat Al-Bahaqi dan ada mengatakan ketika mengalir darah di wajah Nabi Muhammad SAW, tangannya diangkat seraya memanjatkan doa. Sungguh Allah tidak mengutusku untuk menjadi orang yang merosak dan bukan pula orang yang melaknat. Akan tetapi Allah mengutusku untuk menjadi penyeru dan pembawa rahmat. Ya Allah, berilah hidayah untuk kaumku kerana sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Dapat kita lihat di sini betapa sabar dan tabahnya baginda Nabi Muhammad SAW dengan nasibnya itu. Baginda lebih memilih untuk mendoakan kebaikan kepada penduduknya walaupun telah diperlakukan sedemikian. Namun begitu, Alhamdulillah, dengan izin Allah SAW kini, kota Taif menjadi salah satu kota penting dalam pertanian kerana ia diberkahi dengan tanah yang subur dan seluruh penduduknya pula beriman kepada Allah seterusnya. Terdapat juga beberapa kelebihan bersabar yang boleh saya kongsikan kepada penonton semua. Yang pertama, sifat sabar dapat menghapuskan dosa. Rasulullah SAW menggambarkan dalam sebuah hadisnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah seorang Muslim mendapatkan kelelahan
sakit, kecemasan, kesedihan, bahaya dan juga kesusahan hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dengan hal tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua pula, tidak seorang Muslim yang menderita kelelahan atau penyakit atau kesusahan hati, bahkan gangguan yang berupa duri, melainkan kamu semua kejadian itu akan berupa penebus dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelebihan yang kedua pula, Allah menjanjikan kebahagiaan yang paling tinggi untuk seorang mukmin di dalam kehidupannya. Sungguh mengagumkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya seluruh perkara adalah baik baginya dan tidaklah didapati seorang pun hal tersebut melainkan pada diri seorang mukmin. Jika dia merasakan kesenangan, maka dia bersyukur dan itu lebih baik baginya. Jika kesusahan menerapnya, maka dia bersabar dan itu lebih baik baginya. Yang terakhir, salah satu jalan ke syurga Allah SAW daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, apabila aku menguji hamba-Ku dengan kedua matanya, buta mata, kemudian dia bersabar, maka aku gantikan syurga baginya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi sifat yang kedua yang perlu diterapkan kepada seorang mukmin iaitu sifat jujur. Nabi Muhammad SAW dikenali dengan sikapnya yang jujur dan layak menjadi teladan bagi seluruh umat muslim. Hal ini dikatakan demikian kerana baginda merupakan seorang lelaki yang tidak pernah menipu, maka tidak hairanlah jika penduduk Mekah memberikannya gelaran Al-Amin, yakni seorang yang boleh dipercayai. Sifat jujur perlu ada di dalam diri kita kerana ianya mampu melambangkan kepribadian yang mulia yang amat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat jujur juga akan mendatangkan sikap bertanggungjawab seperti menepati janji serta melaksanakan perintahnya. Saya akan menceritakan kisah Nabi berkaitan dengan kejujurannya. Diriwayatkan Abu Daud dari Abdullah bin Hamas bahawa ia berkata, saya pernah membeli sesuatu dari Rasulullah sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Saya masih ada sesuatu pembayaran yang tertinggal baginya. Saya berjanji akan membawanya kepada beliau di tempatnya. Kemudian saya lupa dan baru ingat 3 hari setelahnya. Kemudian saya datangi dan ternyata beliau masih di tempatnya. Hal ini tentu menyusahkan Rasulullah sendiri, tetapi beliau tetap menunggu di tempatnya sesuai yang dijanjikan. Beliau tidak mengingkari dan tetap jujur pada janji yang telah dibuat. Yang kedua, kisah kejujuran yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Pada suatu kesempatan, Rasulullah diberikan pertanyaan oleh sahabat. Salah satu dari pertanyaan tersebut berkaitan dengan kejujuran. Wahai Rasulullah, apakah orang beriman itu boleh berbohong? Untuk pertanyaan ini, Rasulullah dengan tegas menjawab tidak. Hadis riwayat Tirmizi. Para cendekiawan Muslim sempat bertanya-tanya, sedemikian beratkah hukuman bagi seorang pembohong? Ia tidak dikategorikan kepada golongan orang-orang yang beriman. Dari hadis yang diriwayatkan tersebut, kongsikan kepada anda semua. Maafkan saya. Yang pertama, golongan orang yang jujur akan dikumpulkan di hari akhirat kelak. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada pula yang menunggu dan mereka tidak pernah merubah janjinya. Ayat Al-Quran dari surah Al-Ahzab ayat 23. Yang kedua,
mendapatkan ketenangan hati dan jiwa. Rasulullah SAW bersabda, tinggalkanlah apa yang kamu membuatmu ragu, menuju sesuatu yang tidak membuatmu ragu. Sesungguhnya, kejujuran adalah keterangan, sedangkan kebohongan adalah kegelisahan. Hadis riwayat Tirmizi. Yang terakhir pula, mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. Bagi mereka syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah redha terhadapnya. Itulah keberuntungan yang paling besar. Surah Al-Maidah ayat 119. Jadi terima kasih. Saya akan Terima serahkan kasih kepada kepada moderator. panel satu saya. Seterusnya saya jemput panel kedua untuk meneruskan webinar kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Moderator. Okey, sebentar tadi panel pertama ada menerangkan tentang sikap jujur, sikap sabar dan juga sikap jujur. Jadi sikap yang seterusnya adalah merendah diri. Seperti yang kita tahu, Rasulullah adalah utusan Allah. Walaupun banyak keistimewaan serta mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, baginda tidak pernah merasa sombong sedikit pun. Sebaliknya, baginda selalu bersikap rendah hati dan tidak sombong, apatah lagi sampai merendahkan orang lain. Sikap sombong diyakini mampu membawa malapetaka untuk siapa sahaja yang melakukannya. Di akhirat nanti, setiap manusia akan diminta untuk bertanggungjawab atas segala perlakuan atau perbuatan yang telah dilakukan semasa hidup di dunia ini. Jadi saya akan menceritakan beberapa kisah Nabi berkaitan merendah diri. Yang pertama adalah sirah Rasulullah tentang memberi salam kepada anak kecil. Diceritakan dalam sebuah hadis oleh Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW kerap menziarahi rumah orang Ansar dan baginda suka memberi salam kepada anak-anak kecil mereka lalu mengusap kepala mereka. Kisah yang kedua adalah berkaitan Rasulullah SAW menjahit dan membaiki sendiri pakaiannya. Rasulullah SAW juga seorang yang sangat rajin membantu isteri-isteri baginda seperti mengangkat air dan membaiki selipar. Sebagai contoh, ada suatu ketika di mana baju baginda terkoyak, lalu baginda menjahitnya sendiri tanpa mengarah-arahkan isterinya. Kedua-dua kisah ini menunjukkan betapa Nabi Muhammad SAW tidak angkuh, malahan merendah diri dengan tidak segan silu, membiarkan dirinya diperlakukan seperti orang biasa. Hal ini dapat dibuktikan bahawa walaupun baginda berpangkat maupun berdarjat, baginda tetap tidak riak serta ramah kepada semua orang. Sikap seperti inilah yang perlu kita terapkan di dalam diri agar kita menjadi orang yang dipandang dan diangkat darjatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini saya akan nyatakan beberapa amalan yang boleh kita praktikkan dalam kehidupan harian. Antaranya adalah menggembirakan hati anak kecil. Anak kecil ni biasanya dia akan gembira walaupun dengan apa-apa pemberian, walaupun pemberian tu sangat ringkas. Jika anda mempunyai adik atau anak buah yang masih kecil, anda boleh memberi hadiah kepada mereka. Bahkan anda juga boleh menghubungi mana-mana pusat perlindungan kanak-kanak dan boleh menyumbang apa yang kanak-kanak perlukan. Jika anda tidak mempunyai modal, senyuman juga sudah cukup untuk menceriakan hati mereka. Daripada Abu Zar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW turut bersabda, senyumanmu di hadapan saudaramu sesama Muslim adalah bernilai, yakni sedekah bagimu. Hadis riwayat Al-Tirmizi dan Ibnu Hibban. Amalan yang kedua adalah memberi laluan kepada kenderaan lain. Anda pasti tidak suka jika berhadapan dengan samseng jalan raya, yakni orang yang tidak mengikut peraturan, memotong secara berbahaya dan tidak ada timbang rasa dengan orang lain. Jadi bermula dengan diri kita sendiri untuk melakukan perubahan. Kita boleh mengamalkan sikap tawaduk dengan memberi laluan kepada kereta lain dan sama ada berhenti ataupun memberi ruang untuk kereta lain melintas dan tidak mencaci maki orang.
Dalam surah Al-Isra ayat yang ke-7 ada berbunyi yang bermaksud, jika kamu berbuat baik, bererti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Jadi ayat ni menerangkan bahawa kebaikan untuk orang lain akan mendatangkan kebaikan untuk diri kita sendiri. Sebaliknya, perbuatan buruk kepada orang lain juga akan mendatangkan keburukan bagi siapa pun yang melakukannya. Jadi amalan yang ketiga adalah bersikap pemaaf. Dalam pergaulan kita dengan orang sekeliling, sudah pasti akan ada yang membuatkan hati kita tercuit atau ego kita tercalar. Ada yang berlaku secara tidak sengaja dan ada yang berlaku secara sengaja. Tetapi jika kita contohi akhlak Rasulullah SAW, baginda seboleh-bolehnya akan cuba memahami sebelum menghukumi. Seperti dalam kisah di Taif, Rasulullah SAW memaafkan mereka yang masih tidak faham tentang Islam. Dalam surah Al-A'raf ayat 199 ada mengatakan, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Sifat yang seterusnya adalah berkaitan bijaksana. Okay. Sifat cerdas atau pandai adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Kita boleh memahami betapa sulitnya tugas yang ditanggung oleh Rasulullah SAW sehingga sifat cerdas wajib dimiliki oleh beliau. Rasulullah SAW terkenal sebagai manusia yang cerdas dan pandai serta menjadi sangat arif dan bijaksana. Dalam pengambilan keputusan, beliau selalu mempertimbangkan semula ideanya atau menyelidiki dengan lebih mendalam tentang sesuatu kesan yang mungkin berlaku jika baginda memutuskan suatu keputusan. Jadi di sini, tugas ibu bapa yakni sebagai pendidik dalam keluarga mestilah memastikan anak-anak rajin belajar agar menjadi anak yang cerdas serta pandai. Selain itu, ibu bapa juga perlu menyediakan dengan sebaik yang mungkin keperluan pelajaran kepada anak-anak seperti alatan tulis, meja, kertas dan sebagainya untuk memudahkan anak-anak melakukan tugasan sekolah. Persekitaran yang bersih juga diperlukan untuk anak-anak supaya anak-anak dapat belajar dalam keadaan bersih, bebas habuk dan yang paling penting adalah selesa. Jadi saya ada beberapa kisah Nabi tentang sifat bijaksana ni. Okay. Kisah dia ketika Nabi Muhammad SAW berusia 35 tahun, kota Madinah dilanda banjir besar sehingga menyebabkan dinding Kaabah runtuh. Hajarul Aswad pun telah berubah dari kedudukan asalnya. Pembinaan semula Kaabah dilakukan secara gotong royong. Perselisihan faham telah berlaku untuk menentukan siapa yang berhak meletakkan Hajarul Aswad di tempat asalnya. Jadi berlaku pertelikahan yang berlanjutan selama beberapa hari sehingga hampir mencetuskan peperangan. Jadi kaum-kaum yang bertelagah iaitu kaum Bani Hashim, Bani Makhzum, Bani Auf, Bani Asad, Bani Abu Addar, Abdudar dan Bani Adi, diorang bertelagah siapa yang berhak meletakkan Hajarul Aswad tu. Jadi sebagai penyelesaian, mereka bersepakat melantik orang yang pertama memasuki pintu Bani Syaibah menjadi hakim. Ditakdirkan Allah, orang yang pertama memasuki pintu itu ialah Nabi Muhammad yang terkenal juga dengan gelaran Al-Amin. Nabi Muhammad yang bijaksana telah membentangkan kain dan meletakkan Hajarul Aswad di tengah-tengah kain tersebut. Baginda meminta wakil-wakil kaum untuk memegang penjuru kain tersebut dan mengangkatnya bersama-sama ke sisi Kaabah. Setelah itu, baginda mengangkat dan meletakkannya di tempat asal. Tindakan baginda yang berhemah itu telah mengelakkan berlakunya peperangan antara kaum tersebut. Jadi dalam peristiwa ini jelas menunjukkan bahawa Rasulullah SAW merupakan seorang yang bijaksana dan juga cerdik dalam melakukan sesuatu perkara. Oleh itu, kita sebagai komuniti Islam dalam masa kini perlulah bertungkus lumus menjadi orang yang bijak agar dapat melakukan suatu perkara dengan tindakan yang rasional dan tepat. Jadi, saya ada beberapa tips untuk menjaga otak supaya menjadi lebih bijak dan juga pandai. Jadi yang pertama adalah wajib mengambil sarapan pagi.
Ramai pakar kesihatan menyatakan bahawa sarapan adalah penentu kepada kualiti cara hidup seseorang sepanjang hari. Seseorang yang tidak bersarapan pagi akan menyebabkan paras gula dalam darah menjadi rendah dan ini mengurangkan bekalan nutrisi pada otak. Faktor ini akan menyebabkan banyak sel-sel otak akan mati dan akan menjadi kurang aktif. Yang kedua adalah tidur secukupnya tapi jangan tidur berlebihan. Tidur ni tidak dinafikan adalah cara terbaik untuk merehatkan otak. Sebab waktu tidur kita dapat rehatkan badan dan juga otak. Tetapi sekiranya tidur tu dilakukan secara berlebihan, ia akan menyebabkan otak menjadi kurang aktif dan secara tidak langsung akan melemahkan daya berfikir seseorang. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya kembalikan webinar kita pada hari ini kepada Puan Moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada panel 2 saya. Seterusnya, tanpa melengahkan masa lagi, kita teruskan webinar kita dengan persoalan yang kedua iaitu bagaimanakah pengurusan emosi Rasulullah SAW ketika sedang marah dan sedih. Yang ini saya menjemput panel 1 untuk meneruskan webinar kita. Terima kasih Puan Moderator. Perasaan marah adalah suatu emosi yang secara fisiknya mengakibatkan berlakunya peningkatan denyutan jantung serta meningkatkan adrenalin seseorang yang sedang marah. Perasaan marah ini mampu membuatkan seseorang itu melakukan sesuatu tindakan di luar nalar. Hal ini dikatakan demikian kerana perasaan marah yang melampau menyebabkan seseorang itu bertindak tanpa kesedaran dan kewarasan akal. Contohnya, seseorang itu boleh melukai hati orang lain dan paling teruk pula sampai membunuh orang lain. Rasulullah pernah berkata di dalam sabdanya, sesungguhnya syaitan menyusup dalam diri manusia melalui aliran darah. Hadis riwayat Bukhari 3281 dan Muslim 2175. Hadis ini sendiri sudah cukup jelas mengatakan bahawa syaitan akan mengambil peluang ke atas kita apabila seseorang itu marah. Oleh hal yang demikian, kita sebagai umat Islam perlulah mengawal emosi marah agar tidak memudaratkan diri dan orang lain. Jadi di sini saya akan kongsikan beberapa tips untuk meredakan kemarahan. Yang pertama, menenangkan diri atau pause. Lebih baik daripada berkata-kata ketika marah itu ada benarnya. Kita akan hilang rasional apabila minda dikuasai nafsu marah. Bersabar dalam keadaan marah pula bukanlah sesuatu yang mudah. Jadi, ia memerlukan sesuatu untuk merasionalkan kembali pemikiran. Diam ketika marah dapat mengelakkan kita berkata sesuatu yang tidak sepatutnya. Sabda Rasulullah, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya berkata baik atau diam. Hadis riwayat Ibnu Majah 3961. Yang kedua pula, membaca istizah atau ta'awuz. Mintalah perlindungan Allah daripada syaitan yang menyesatkan dengan melafazkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang bermaksud, aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Ini kerana syaitan sentiasa menyuruh manusia melakukan sesuatu perkara yang di luar fitrah manusia. Mereka akan berusaha menghasut manusia supaya melakukan perbuatan yang dimurkai Allah ketika seseorang itu dalam keadaan marah. Oleh yang demikian, kita seharusnya meminta pertolongan Allah supaya diri kita terhindar daripada bisikan yang boleh membinasakan seperti membunuh, memaki hamun, melakukan perbuatan yang melampau dan sebagainya apabila seorang itu marah. Yang terakhir, memikirkan ganjaran bagi mereka yang menahan marah. Pengiktirafan diberikan kepada mereka yang yang dapat mengawal diri ketika marah sebagaimana firman Allah di surah Al-Imran ayat 134, iaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah dan orang-orang yang menahan kemarahannya dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang, dan ingatlah Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara baik.
Sabda Rasulullah pula yang bermaksud bukannya kuat kerana dapat mengalahkan orang dengan bergaduh, tetapi kekuatan sebenarnya ialah orang yang dapat mengawal dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari 5649. Bersabarlah. Ia merupakan satu sifat yang cukup hebat sehingga kan Allah menyebutnya dalam Al-Quran berulang kali. Kerana orang yang hebat itu adalah orang yang sentiasa sabar dalam apa jua keadaan. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada panel 1 atas perkongsian yang menarik tadi. Seterusnya saya serahkan perbincangan kita kepada panel kedua untuk meneruskan webinar kita. Terima kasih kepada moderator. Okey, panel pertama tadi berkaitan dengan marah dan saya akan menerangkan tentang pengurusan emosi Rasulullah SAW ketika sedih. Okey, baiklah. Sedih itu apa? Sedih itu adalah kesakitan psikologi yang dikaitkan dengan atau berciri perasaan kekurangan, kehilangan, putus asa, tidak mampu melakukan apa-apa, pilu dan juga marah. Perasaan sebegini biasanya dianggap negatif. Apabila seseorang berasa sedih, dia akan menjadi kurang bercakap, kurang bertenaga dan beremosi. Menangis merupakan satu petunjuk kesedihan. Kesedihan boleh dilihat sebagai perosak mood dan kemurungan apabila menjadi lebih kronik. Okey, ada kisah Nabi di mana Nabi Muhammad SAW menangis saat kehilangan orang terdekat, yakni yang dicintainya. Beliau pernah menangis saat puteranya yang baginda cintai yang bernama Ibrahim yang masih bayi wafat sambil berkata, air mata menitis, hati bersedih dan kami tidak akan berkata-kata kecuali dengan sesuatu yang diredai Tuhan kami. Demi Allah ya Ibrahim, sesungguhnya kepergianmu membuat kami bersedih. Hadis riwayat Muslim. Beliau juga pernah menangis saat berada di makam ibunda tercintanya Sayyidatina Aminah binti Wahab yang diikuti pula oleh orang-orang di sekelilingnya. Beliau juga pernah menangis saat kepergian kedua putrinya iaitu Ruqayyah dan juga Ummu Kalsum dan juga saat kehilangan isteri tercintanya iaitu Ummul Mukminin yakni Sayyidatina Siti Khadijah. Namun begitu, baginda tetap kuat dan juga tabah saat diuji dengan kematian orang yang terdekat dan orang yang dicintainya. Baginda tetap nekat berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala demi menyampaikan dakwah Islam ke serata dunia. Oleh itu, saya akan kongsikan beberapa cara untuk menghapuskan rasa kesedihan itu. Jadi yang pertama adalah dengan melakukan solat. Dengan solat, seseorang dapat melupakan kesedihannya kerana ketika solat, seseorang hamba akan mengetahui setiap yang menimpa di dunia ini merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang sedang mengangkat darjatnya dan tidak akan pernah melupakan hambanya. Yang kedua adalah dengan melihat dedaun hijau. Tanaman yang hijau melambangkan kedamaian dan ketenteraman. Dengan melihatnya dapat membawa senyuman bagi kita yang sedang sedih. Jadi apabila kita sedang sedih, kita tengok di kawasan luar, kita cari pokok atau dedaun yang berwarna hijau. Yang ketiga adalah mendengar deruan air yang mengalir. Mendengar suara air yang mengalir yakni sungai maupun laut seakan-akan memberi makna pada kita bahawa air tersebut mengalir seperti itu, pula kesedihan yang dapat pergi dengan cepat. So, jadi kalau kita sedih, kita boleh pergi ke pantai atau pergi ke sungai. Kalau tak dapat pergi, kita buka sound dekat YouTube atau dekat phone, dekat laptop. Okay. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada panel kedua saya. Dengan berakhirnya perkongsian itu tadi, maka berakhirlah webinar kita pada hari ini. Yang baik datangnya daripada Allah dan yang buruk datangnya dari saya sendiri. Sebelum menutup webinar online kita, saya ingin berkongsi satu pantun. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa bersua lagi. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.